Soalan keempat, jimat ke tak Alza? Okey, sebagai sebuah Pro 2, secara generalnya memang Assalamualaikum, bertemu lagi kita dalam video pandu uji and gear. Tapi pandu uji kali ni Syasha kata, apa kata kita buat lain sikit. Dan bersama kita hari ni seperti yang korang boleh nampak, inilah dia Pro 2 Alza 2022. Dan disebabkan kereta ni juga kereta paling hangat, paling popular tahun 2022 ni, rasanya tak perlu sangatlah kita nak cerita introduction pasal kereta ni. Cuma untuk video kali ni kita nak jawab 7 soalan. 7 soalan yang membelenggu pembeli-pembeli dan peminat dan juga pemerhati dunia otomotif. Kita jawab 7 soalan pilihan berkenaan Pro 2 Alza 2022. Okey, soalan pertama. Admin, Alza ni MPV ke crossover? Okey, kita jawab dari sudut dia punya ground clearance. Okey, Alza ni ground clearance dia lebih kurang 160 mm. Dia dekat dengan ground clearance Proton Izora. Izora tu 155 mm. Jadinya Alza ni sebenarnya sebuah MPV sama macam Izora tu. Cuma okey, kalau kita tengok pesaing-pesaing lain Alza dalam pasaran ni, dalam segmen dia ada Honda BR-V, Mitsubishi Xpander dan juga Toyota Veloz, iaitu kembar pada Alza ni. Tapi Veloz tu tinggi sikit, 200 mm, lebih kurang macam itulah. Xpander dengan BR-V pun lebih kurang macam tu juga, 200 ke 210 mm. Yang tu kategori crossover. Tapi dari sudut lifestyle pula lah, saya personally, saya treat Alza ni macam wagon. Macam wagon life pun boleh tak korang buat Alza ni. Sebabnya dia memang 7-seater, 3 baris seat. Tapi kebanyakan pengguna Alza ni dia biasanya dia 2 baris je. Jadi seat yang belakang sekali tu dia baringkan, korang dapat ruang kargo yang besar. Dan Alza ni pun dia rendah kan. Lepas tu front wheel drive, engine 1.5 NA biasa. Jadi saya macam boleh anggap dia macam wagon je lah. Lagipun saya tak nak terima hakikat yang saya ni dah memerlukan sebuah MPV besar, masih lagi nak acah-acah muda, kita anggap dia macam wagon. Sama lah macam kereta-kereta wagon dulu lah, Nissan AD Resort, Kia Rio, siapa ingat? Macam tu lah. Soalan kedua, Alza ni cukup power tak? Tak underpowered ke enjin 1.5? Alright, jadi enjin dia power lebih kurang 105 horsepower dan 138 Nm torque. Okey, tapi sebab enjin dia ni dia pair juga dengan gearbox DCVT yang baru. Gearbox tu dia pandai lah nak agihkan kuasa pada semua RPM. Dan juga kereta ni pun berat dia baru lebih kurang 1100 kg macam tu. Dan saya pun dah try bawa kereta ni dengan tak full load lah, tapi bawa naik 5 orang, keluar sempang pecut pun okey je. Tak adalah kereta belakang perlu brake banyak untuk kita ke apa. Dan saya pun dah bawa kereta ni 5 orang dengan barang-barang lagi semua penuh, naik bukit tinggi apa semua, tak ada masalah. Bagi saya tak ada komplain lah. Dia bukanlah power macam contoh Kia Carnival 1.2 ke, tapi mencukupi. Soalan yang ketiga pula, handling Pro 2 Alza okey ke? Walaupun Alza ni sebuah MPV kegunaan keluarga, tapi disebabkan harga dia yang agak kompetitif, membuatkan dia mungkin jadi sebuah kenderaan yang seseorang tu ataupun sesebuah keluarga tu guna untuk semua benda. Dia bukan saja bawa weekend, tapi mungkin ada juga bawa nak rushing pergi tempat kerja ke apa ke. Jadinya bab handling tu akan jadi main peranan jugalah. Jadi disebabkan Alza ni dia pakai platform baru DNGA. Kita tak nak cerita detail lah platform tu apa, tapinya dia menjadikan pengendalian Alza ni secara keseluruhannya lebih mahal. Dia bukanlah mahal macam kereta 200,000, taklah. Tapinya nak banding dengan Alza dulu, disebabkan kemajuan teknologi sekarang, rasa pemanduan Alza tu macam lebih sophisticated. Macam contoh steering dia. Steering dia surprisingly saya pun agak terkejut, steering dia banyak feedback dan rasa macam precise. Dia tak adalah ada rasa macam kosong ataupun sticky macam biasanya steering Toyota model yang biasa-biasa. Lagi satu pengendalian dia secara keseluruhan pun agak baik. Kita ada rasa confident kalau kita nak ambil corner dengan laju sikit ke, kita nak brake lambat sikit ke, kat selekoh ke, kita rasa macam confident. Korang nak improve lagi handling dia, bagi saya korang tak perlulah nak tukar absorber ke, nak masuk bar-bar besi-besi ke, tak perlu. Korang tukar tayar je. Okey. Tapi saya tak nak cerita lah tayar apa, sebabnya ini bukan iklan tayar.
Tapi tips dia senang je. Kalau bajet korang berapa, korang ambil maksimum bajet tayar tu. Tu je. Ambil tayar yang lagi sedap, terus korang rasa Alza ni semakin lincah. Lagi satu, nak jawab soalan ketiga ni. Saya cerita panjang sikit lah Okey, Alza baru ni mungkin korang pun dah tahu sekarang belakang ni dah pakai disc brake. Okey, sebab apa? Dia bukannya saja-saja. Okey, bukannya sebab harga dia mahal daripada Alza dulu, okey kita pun letaklah disc brake, tak. Okey, dia ada perkiraan dia, ada kejuruteraan dia. Alza yang baru ni dia punya rear overhang dia dah panjang sikit. Jadi kalau korang letak kargo ke, ada muatan ke, orang naik ke kat seat barisan ketiga tu, belakang dia akan lebih berat nak banding dengan Alza lama. Alza lama rear overhang dia pendek je, mungkin tak berapa berat dekat belakang tu. Jadinya Alza lama, contoh kalau korang brake mengejut, okey, belakang dia akan jadi ringan. Jadinya belakang tu kalau pakai disc brake pun mungkin tetap brake tak boleh nak tekan banyak. Okey, kalau brake dia tekan banyak waktu belakang tu ringan, sama juga tayar terkunci. Jadinya brake drum belakang mencukupi. Tapi untuk Alza baru ni mungkin belakang dia still depan belakang dia agak seimbang, weight transfer ke depan tu tak terlampau banyak. Jadinya dia boleh pakai disc brake belakang untuk support brake depan. Okey. Lepas tu. Okey, lepas tu ada lagi. Gear dia selain daripada D ada satu lagi mode iaitu S. Okey, S tu dia macam dia bagi sportkan sikit untuk gear dia. Bukan engine gear sahaja. Dia kalau waktu D tu korang banyak main RPM dalam 2 macam tu. Okey, kalau korang masuk S dia akan pergi antara 3.5 ke 4,500. Dia naik tinggi sikit. Sebab apa saya cerita ni untuk handling? Sebabnya okey, kalau korang pakai S ni dia membantu korang rasa lebih kontrol waktu nak naik bukit dan juga turun bukit. Dia ada lebih engine braking dan hampir rasa macam manual. Dan saya juga suka bab ni sebabnya D dengan S tu rasa jauh beza dia. Dia macam kalau setengah kereta biasa, bila korang tukar benda tu tak berapa beza sangat. Yang ni S tu macam agak berkesan. Korang turun bukit pun tak banyak sangat main brake dan itulah rasa macam gear manual. Okey, faham tak? Tak faham korang ulanglah balik. Benda free. Soalan keempat, jimat ke tak Alza? Okey, sebagai sebuah Pro 2, secara generalnya memang kereta yang jimat minyak. Tapi berapa jimat? Okey, Pro 2 claim Alza ni boleh buat 22 km per liter. Tapinya kita takkan dapat lah 22 km per liter tu dalam manual biasa. Okey, apa yang saya boleh katakan, kalau korang bawa lebih kurang 110 km sejam ke highway, korang constant, boleh dapat lebih kurang 17 ke 18 km per liter. Dan kalau korang bawa pemanduan biasa, main 1.3, 1.40, bawa orang dekat highway, masih senang nak dapat 11 ke 12 km per liter. Jimat lah tu. Okey, hujan dah makin lebat. Kita mungkin tukar tempat lagi. Sebelum saya terlupa point, jom, ciao. Kita tukar tempat lagi sebabnya awan kelabu mengejar kita. Okey, soalan yang kelima, luas ke tak luas? Okey, ini soalan penting juga untuk Alza. Okey, kita cerita daripada seat depan, tengah dan baris ketiga. Okey, untuk seat depan sebenarnya kalau saya nak bandingkan dengan Alza sebelum ni, saya rasa sebenarnya Alza yang baru ni macam kurang luas sikit. Sebabnya dia dah ada konsol tengah yang dekat tu kan, tempat gear tu yang makan ruang sikit. Tapi sebenarnya bagi saya benda tu nampak lagi cantik lah. Tapi dia punya pengorbanan dia dari segi space. Tapi kebaikan pula bila macam depan tu sempit sikit, semua butang-butang dan juga panel-panel kawalan tu, benda-benda tu senang kita nak capai. Alright, kita ke baris kedua pula. Okey, baris kedua ni dah lah luas. Okey, kalau kita duduk biasa-biasa pun memang macam satu lengan ni lah ada space lagi dengan kursi baris pertama tu. Lagi satu kursi yang depan sekali tu ada lagi macam lubang sikit, nak bagi extra lagi space. Dan lagi satu dia punya tempat duduk baris kedua ni, korang boleh adjust slide depan belakang tu. Lebih kurang banyak ni lah depan belakang tu. Memang boleh senang adjust, memang luas. Dan untuk barisan belakang pun okey. Tempat duduk dia tak adalah terlampau macam cangkung sangat. Tengok dah ada payung Tengok hujan-hujan pun kita review. Baik, jadi soalan yang ke-6, masih lagi cerita dekat belakang. Tapi kali ni spesifik soalan dia, adakah selesa dan aircon belakang sampai ke tak baris ketiga? Alright, okey, dari segi keselesaan tadi, okey, memang saya cakap dia punya kedudukan tu tak adalah mencangkung sangat. Dan saya boleh kata orang dewasa yang 5 kaki setengah tu boleh lagi duduk. Memang 2 orang je, tapi untuk long distance mungkin tak berapa lah. Kalau dekat-dekat macam setengah jam pergi mall ke apa ke, okey, pergi balik. Okey, untuk aircon pula, alright, jadi orang cakap Alza baru ni dah ada aircon belakang. Tapi aircon belakang ni tu dia tak ada corong sampai baris ketiga. Dia punya panel aircon tu cuma dekat baris kedua, cuma dia ada flap. Okey, flap korang boleh adjust untuk nak bagi dia dekat baris kedua sahaja atau nak bagi kongsi dengan orang belakang. Alright.
Jadi benda flap tu boleh adjust. Tapi nak kata sejuk tu sebenarnya okey. Kalau tengah panas, saya dah try tengah panas-panas tu, masuk kereta, start engine, pasang aircon, duduk dekat barisan ketiga tu, ambil masa sikit lah. Akan ambil masa untuk nak sejuk. Tapi sebenarnya duduk depan pun kalau tengah panas tu ambil masa kak. Kalau dalam 3-4 minit macam tu baru depan tu kita rasa sejuk. Yang barisan ketiga tu pun lebih kurang lah. Tapi tak adalah macam panas sangat kalau duduk belakang tu peluh, tak lah. Okey, soalan nombor 7 yang terakhir kita hari ni ialah, adakah Pro 2 Alza 2022 ni berbaloi? Jawapan dia senang je. Okey. Contoh macam ni, AV 75,000 lebih. Mana lagi korang nak dapat dalam pasaran Malaysia ni MPV baru ataupun kenderaan baru 7-seater dengan semua spek dan semua ciri yang ada ni. Okey, jawapan dia memang berbaloi lah. Cuma, cuma ataupun tapi ada orang tu dia tak ada lah nak kereta yang paling murah. Setengah orang dia mampu nak, dia kata tak nak pakai kereta sama dengan orang lain. Setengah tu nak pakai brand ni, dia suka brand ni. Okey, bukan semua orang yang poket dia kritikal mesti paling murah. Contoh macam Alza dan juga Veloz pun, memang ada kawan saya tanya, ambil Alza ke Veloz? Sebab dia memang mampu. Dia tak kisah ambil Veloz, dia tak kisah bayar 20,000 lebih. Mungkin ada faktor-faktor lain macam after sales service, ownership experience, dia nak setengah lambang. Okey, tapi dalam jawapan kasarnya ialah memang berbaloi lah Pro 2 Alza ni. Jadi itulah dia 7 soalan pilihan yang kami jawab berkenaan Pro 2 Alza 2022 ni. Hujan-hujan pun kita siapkan juga video ni untuk jawab soalan untuk korang. Jadi kalau nak tahu lebih lagi, setakat ni korang cuma boleh tanya dekat komen nantilah. Kita akan cuba jawab setakat yang boleh. Dan mungkin kalau ada soalan untuk kereta lain pun kita boleh buat lagi lain kali. Dan saya rasa itu saja. Siapa yang belum subscribe tu boleh subscribe. Siapa yang tengok video ni sampai habis, okey, terima kasih juga. Jangan lupa like, share dengan video ni juga pada member korang yang tengah mencari kereta-kereta macam ni. Dan alang-alang musim hujan ni kan, semua jaga diri lah. Jaga diri, mandu juga dengan selamat. Alright, terima kasih.